Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mu'minin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini kembali semula mengadakan kelas bulanan kita di Masjid Al-Husain, Kuala Perlis. Mulai malam ini dan malam-malam yang berikutnya, dan ini kuliah kita yang terakhir lah sebelum kita berhenti untuk memberi laluan kepada bulan Ramadan. Kita insya-Allah di masjid ini bermula pada malam ini dan kuliah-kuliah kita yang akan datang akan membaca daripada kitab Al-Adabul Mufrad, tulisan karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini kita akan baca kitab Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail berhubung dengan akhlak ataupun adab. Akhlak ataupun adab. Jadi pada malam ini kita akan mula membaca daripada hadis yang pertama, dan kita tengok hadis-hadis yang sempat kita lalu pada malam ini. Hadirin mukminin, tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari memulakan bab yang pertama, iaitu berhubung dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Itu bab yang kita akan kaji pada malam ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bab qawlihi ta'ala, wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Okey, kita tengok terjemahan ayat. Malam ini kita nak belajar tentang adab kita dengan ibu dan ayah kita. Ini benda besar, kerana berhubung dengan ibu dengan ayah ni dia duduk selepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak cerita atau kita nak gambarkan besarnya kedudukan ibu dengan ayah dalam hidup seorang manusia ataupun dalam hidup seorang Muslim. Cukup kita katakan bukti ataupun dalil yang paling jelas tentang kedudukan ibu dengan ayah pada kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi. Apa dia? Allah menyebut berurusan dengan ibu bapa itu selepas dia menyebut tentang diri dia. Jadi tuan-tuan, ada telefon? Ada telefon? Tolong share link ni, pergi masuk dalam grup anak-anak. Anak-anak yang duduk di Kuala Lumpur atau anak-anak yang duduk di mana-mana yang tak boleh main ni, share live kita ni Pro Media Tajdid. Tolong share, sebab malam ni saya akan cakap tentang kedudukan ibu bapa.
Hadis-hadis yang kita akan lalu ni berhubung dengan ibu bapa, berhubung dengan kedudukan kedua orang tua. Hebat ni tajuk kita malam ni. Okey. Dalam ayat surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dia? Wa wassaynal insan, kami berpesan kepada manusia untuk mereka itu berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Untuk mereka itu berlaku baik kepada orang tua. Ayat ini kalau kita tengok, dia ada hubung kait dengan kisah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat ini ada kaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok, bisa dengar cerita Sa'ad bin Abi Waqqas? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahawa Ummu Sa'ad maksudnya mak Sa'ad bersumpah. Mak dia, mak siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bersumpah dia tidak akan berbicara dengan anaknya, dia tidak akan makan dan minum sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama asal. Mak dia kafir. Mak dia kata selagi mana Sa'ad bin Abi Waqqas tidak balik kepada ajaran nenek moyang, tidak balik kepada ajaran asal kami, dia tidak akan menyentuh makanan dan dia tidak akan bercakap dengan Sa'ad. Allah Subhanahu wa taala, ini kita bercakap tentang ibu yang kafir. Kita bercakap tentang kisah seorang sahabat yang mak dia, ibu dia seorang kafir. Nampak? Mak dia kata, aku mengetahui Allah. Mak dia bukan Muslim, tapi soal beriman kepada Allah ni, percaya kepada Allah ni memang dah ada dalam musyrikin Mekah. So tuan-tuan jangan pelik. Mak dia kata, aku mengetahui Allah menyuruhmu berbuat baik kepada ibumu, dan aku menyuruh, aku tahu Allah suruh kau buat baik. Sekarang aku perintahkan engkau untuk melakukan kebaikan, untuk berbakti, untuk taat kepada ibumu seperti yang disuruh oleh Allah, keluar daripada Islam. Itu perintah aku. Disuruh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis ni kata 3 hari 3 malam Ummu Sa'ad tak makan. Dipanggil apa ni? Mogok lapar. Dia akan makan bila? Dia akan makan selepas Sa'ad keluar balik kepada agama dia. Nampak? Sebagai anak Sa'ad ni, dia tengok mak dia tak makan, dia sedih. Tetapi ini bukan soal main, ini bukan soal kecil, ini soal akidah, soal iman, soal pertembungan di antara suruhan ibu dia, kasih kepada ibu dia dengan dia nak kena kufur. Maka berkaitan dengan kisah Sa'ad ini, Allah menurunkan surah Al-Ankabut ayat 8. Allah kata apa?
Dan kami berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, kedua orang tuanya. Kemudian Quran kata, wa in jahadaka an litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi Quran ingatkan, apabila keduanya memaksa untuk mensyirikkan Allah. Mak bapak tu suruh syirik, macam yang dibuat oleh Ummu Sa'ad, mak dia. Nampak apa Quran kata? Fala tuti'huma, jangan kamu taat di atas suruhan itu. Quran kata yang dia suruh tu kamu jangan ikut. Tetapi dalam ayat yang lain Quran kata apa? Walaupun kamu tidak taat, walaupun kamu jangan ikut, tetapi wasahibhuma, dalam ayat yang lain, fid dunya ma'rufa, tetap kamu wajib untuk melayan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ada mak ayah yang bukan Muslim, yang kafir, tapi dia yang melahirkan kita, dia yang mengandung 9 bulan 10 hari. Ni kita cakap mak yang, dia ni yang mak cokoh di rumah kita tu mak apa? Mak kita yang ada di kampung, yang ada di rumah, yang duduk seorang-seorang, yang duduk dengan ayah kita, yang berada sekarang ini tu agama dia apa? Sedangkan agama yang kafir, sedangkan yang bukan Muslim tetap disuruh kita buat baik, pergi balik melawat, jaga dia. Apatah lagi kalau ibu tu seorang Muslim. Cuma dalam urusan agama, dalam urusan akidah, fala tuti'huma, jangan ikut, sebab itu benda yang salah. Tetapi walaupun dia kafir, menyuruh kamu melakukan benda yang kufur, jangan kamu lawan, jangan kamu derhaka. Wasahibhuma, layanlah mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Mana ada agama yang macam ni? Walaupun kita mungkin berbeza dari sudut akidah, tetapi hubungan insan, hubungan kemanusiaan, seorang ibu yang telah menanggung wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan, tidak pernah diputuskan oleh Tuhan. Itu berkaitan dengan ayat ini. Nampak? Tuan-tuan juga boleh rujuk dalam surah Luqman ayat 15. Tadi kita baca surah apa? Al-Bukhari bawa surah Al-Ankabut ayat 8. Makna yang sama, pengajaran yang sama, surah Luqman ayat 15. Yang saya kata tadi ni, surah Luqman ayat 15. Nampak? Okey. So kita sambung hadis yang pertama. Okey. Hadis ini daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni kita dah bahas. Mana-mana hadis yang kita dah bahas, saya akan ringkaskan untuk kita nak seboleh mungkin. Ada 1000 lebih hadis ni kita boleh lalulah. Saya akan cuba fokus kepada huraian. Daripada Abdullah ibn Mas'ud, dia kata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Ahab, kita dah pernah syarah hadis ni. Qal, jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha, iaitu menunaikan salat pada waktunya. Thumma ay, kemudian apa lagi yang Tuhan paling suka? Salat. Apa makna salat?
Salat antara kita dengan Tuhan. Nampak? Dia tanya dekat Nabi. Siapa tanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Dia tanya dekat Nabi apa? Dia tanya, ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku amalan yang paling Tuhan cinta, amalan yang paling Tuhan suka, amalan yang paling besar maknanya di sisi Tuhan, salat pada waktunya. Salat hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu salat. Dia tak berkait dengan orang. Salat ni antara kita dengan Tuhan. Dia tanya lagi Nabi. Siapa tanya? Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu nombor 2, dia kata apa lagi? Nabi kata, thumma birrul walidain. Thumma birrul walidain. Nampak tak? Itu saya kata besar. Tadi dia kata salat. Tadi Nabi kata salat. Salat itu besar kerana hubungannya langsung dengan Allah. Kenapa salat berada pada kedudukan yang pertama? Salat berada pada jawapan yang pertama kerana salat itu lambang, simbol hubungan di antara kita dengan Tuhan. Sebab itu Allah kata, dirikan salat untuk ingat kepada aku. Dirikan salat untuk ingat kepada aku. Besar semayang ni. Lepas semayang, dalam hadis ni, lepas semayang Nabi kata apa? Birrul walidain. Lepas kedudukan Tuhan, dia duduk pada ranking yang kedua ataupun pada jawapan yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua engkau. Saya tak boleh terima, saya tak boleh faham manusia yang boleh bersikap biadab, yang boleh tak ambil reti, yang boleh buat tak ketahuan, yang boleh biadab, yang boleh buat tak ambil peduli kepada manusia yang nama dia bapa ataupun ibu. Kita tak faham. Kalau kita tak mengaji agama, tak dengar hadis-hadis Bukhari, secara manusia pun tak ada siapa yang boleh sanggup nak buat tahana. Bahasa kita nak buat tahana dekat mak bapak dia. Okey. Itu hadis yang pertama. Sambung hadis yang kedua. Saya tak baca habis kerana kita nak ambil biikhtisar dia panggil. Kita baca ringkas yang berkait dengan bab. Cukup cakap tu. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Nanti saya ulas lagi. Hadis yang kedua daripada Abdullah ibnu Umar. Tadi Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis yang kedua Abdullah ibnu Umar. Dia kata apa? Dia kata Ridha ar-Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Sesungguhnya kata Abdullah ibnu Umar, redha Allah itu terletak kepada redha ibu dan ayah. Kemarahan Tuhan terletak kepada kemarahan ibu dan ayah. Dalam hidup manusia ni, apa benda yang kita nak? Redha Allah. Redha ni maksud apa? Apa maksud redha? Allah suka, Allah sayang, Allah rahmat. Itu maksud redha. Siapa yang diredai oleh Allah, maksudnya disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Lawan kepada redha, sakhat. Apa dia? Marah. Macam mana nak dapat redha Allah? Abdullah ibnu Umar sebut dalam hadis ni, dia kata apa? Untuk meraih redha Allah, buat sesuatu yang mak kamu suka. Buat sesuatu yang mak suka. Tuan-tuan, apabila kita buat satu tindakan mak kita suka, mak kita sayang, mak kita gembira, ini tak.
Berapa banyak orang tu terentak hati, berapa banyak orang tu kecil hati, berapa banyak ibu kita menangis, berendam air mata dengan tutur kata kita, dengan tindak tanduk kita. Kita berasa besar kemungkinan kerana kita dah besar. Mak tak suka, bukan berhenti takat mak. Kalau mak kata aku tak suka, aku tak suka hang cakap macam tu, aku tak suka perangai hang. Apabila mak kata tak suka, mak tak seronok dengan tindak tanduk kita, mak rasa kecil hati, dia bukan berhenti setakat mak, dia pergi kepada Tuhan. Tuhan tidak pandang orang yang telah menyebabkan mak dia marah. Tak payahlah kita hebat macam mana pun, tak payahlah besar macam mana pun, pandai macam mana pun, orang sayang kita, orang suka kita, orang syok kat kita, orang sokong kita, tidak menjamin redha Tuhan. Kadang-kadang manusia, orang sayang dia, orang raih dia, orang suka dia, tapi mak dia tak suka, mak dia tak suka. Lagi teruk, dia duk ligan redha bini dia daripada redha mak dia. Pi marah mak dia. Dia pi marah mak dia pasal apa? Pasal bini dia terentak hati dengan mak dia. Saya tak boleh baca. Dia abang, mak dia tadi tegur dia. Bini pi mengadu. Bini lagu ni talak 3 tu. Bini cerai pagi boleh menikah tengah hari. Sayuk lah tu. Tapi kalau mak, dia pergi habang kat bini dia. Kita tadi mak kata apa tak kat dia? Mak kata apa kang? Yang bini, yang lelaki tu keluar pergi cari mak dia. Keluar pergi cari mak dia. Pasal bini mengacung. Bini mengacung. Keluar pergi cari mak dia. Yang jantan, yang si anak ni. Tadi mak kata apa? Awak mak cakap macam tu dengan bini cik. Mak tak payah dah tegur apa, biar cik aja. Tu dia bahasa. Hang cakap dengan siapa ni? Siapa dia yang berdiri depan hang ni? Kita tahulah dia sayang bini dia, kita tahulah bini dia. Kita tahu. Tapi yang dia cakap ni, yang dia berkasar ni, yang dia biadab ni, satu orang manusia yang Tuhan kata keredaan aku, kesukaan aku, kesayangan aku, duduk pada kesayangan dan keredaan dia. Tuhan yang kata, kalau nak aku suka, buat bagi mak hang suka. Kalau nak aku rahmat hang, buat bagi mak hang rahmat hang. Jangan duk mimpi rahmat aku, jangan duk mimpi redha aku kalau mak hang tak redha dengan hang. Punya nak jaga hati bini, punya tak mau bagi bini marah, punya nak habaq kata sayang bini macam orang lain tak ada bini, punya nak habaq kata dia care dengan bini dia pergi cekah mak dia. Mak yang melahirkan dia, yang Quran kata wahnan ala wahnin, mak yang mengandung, mak yang membesarkan dia, mak yang menjadikan dia manusia, mak yang bersengkang mata, mak yang tidak pernah kenal arti penat dan lelah untuk membesarkan anak. Bila dia ada bini, dia boleh tolak tepi mak dia. Tak ada manusia lebih durjana daripada anak macam ni. Tu saya kata tuan-tuan share video ni. Tuan-tuan tak mau kata, saya tahu tuan-tuan tak mau kata. Semua peram dalam hati, semua tahan dalam hati, semua tak mau nak kata. Pasal apa tak kata? Siap angkat anak, tak apalah, biar pilah. Janji mereka duduk bahagia. Saya tak apalah, saya tua dah, saya nak mati dah. Tak kata kat anak. Masuk duk teriak sorang-sorang dalam bilik. Pasal apa? Pasal sayang kat anak. Laki tanya, siapa? Hang teriak pasal apa? Dia tadi abang main marah dia tegur bini. Dia panggil abang lah anak lelaki. Tadi dia tegur tu bini dia, abang main marah dia, abang jangan duk tegur. Betul? Tak apa, dia pergi besar bini kita.
Besar bini kita. Ini baru hadis kedua. Baru hadis kedua 8.25. Saya ada 40 minit Saya ada 3-4 hadis lagi saya nak lalu. Kita baca. Hadirin mukminin. Sambung hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Daripada Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi Quds. Daripada Bahz bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya Quds. Dia kata, aku tanya Nabi. Siapa saya tak kata hadis riwayat siapa? Tuan-tuan, dalam buku ni tak payah kita nak sebut riwayat siapa lah. Pasal Bukhari yang tulis, semua ni riwayat Bukhari lah. Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Okey. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang patut aku berbuat baik pada dia? Dia tanya dekat Nabi, man abar, siapa manusia yang paling layak, paling utama, the first person yang aku patut buat baik? Dia pergi tanya Nabi. Dia kata, siapa? Man, siapa? Abaru, orang yang paling patut aku buat baik. Dia tanya Nabi. Apa tuan-tuan? Qal ummak. Manusia yang paling utama, manusia yang paling besar, manusia yang paling layak, manusia yang sepatutnya kau buat baik, nombor satu, ummaka, mak hang. Dia kata, qultu man abar. Next, siapa dia? Ummaka, mak engkau. Nabi ulang jawapan yang sama 2 kali. Dia tanya, sekali mak engkau, second question mak engkau, last dia kata qal ummak, qultu man abar ummak. 3 kali. Siapa mak? Siapa yang paling patut aku buat baik? Mak. Siapa yang patut aku buat baik? Mak. Siapa yang patut aku buat baik? Mak engkau. Itu siapa? Mak bertiga. Sekali kita tengok Nawawi kata apa? Kemudian dia kata, qult man abar. Ada orang lain-lain. Barulah Nabi kata, abaka, bapa engkau. Tuan-tuan, tadi kita sebut kita wajib, kita mesti, kita kena buat baik dekat mak kita, dekat ayah kita. Bila mai mak dengan ayah kita, bila mai bertemu mak dengan ayah kita, dalam hadis ni tuan-tuan, dia sebut berapa kali mak? Dia sebut berapa kali mak? Dia sebut 3 kali. Siapa yang sebut ni? Siapa yang kata mak engkau, mak engkau, mak engkau? Nabi SAW. Nabi kata mak hang, mak hang, mak hang. 3 kali dia ulang, 3 kali Nabi taukid mak hang. Lepas tu ada orang lain mak hang. Lepas tu ada orang lain mak hang. Last, itu ada tak lagi? Abaka, summal aqrab fal aqrab. Bapa engkau, lepas tu orang yang dekat, dekat dan dekat. An-Nawawi kata apa? Saya nak baca apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dengar Nawawi sebut apa? Kata An-Nawawi, hadis ini Nabi mendahulukan ibu sebanyak 3 kali berbanding dengan bapa. Sebab apa Nabi dahulukan ibu? Kata Al-Imam An-Nawawi, kerana banyaknya kepenatan yang ditanggung oleh seorang ibu disebabkan oleh anaknya. Kasih dan sayang ibu kepada anaknya, kepayahan seorang ibu yang ditanggung bermula daripada proses mengandungkan anak, kemudian melahirkannya, menyusukannya, mendidiknya, membesarkan anak itu, serta sakit yang ditanggung sepanjang proses itu. Nawawi kata,
Siapa kata? Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi 676 Hijrah. Dia yang kata. Dia kata pasal apa ulang 2-3 kali mak? Nawawi kata 2-3 kali ni macam Quran sebut. Quran kata wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan. Yang mana itu tak ditanggung oleh bapa. Bukan makna kita boleh dahaka kat bapa kita, tapi mak kita. Saya tak boleh tengok mak saya mengandung. Pasal masa dia mengandung saya duduk dalam perut. Tapi saya boleh tengok bini saya mengandung. Susah tuan-tuan. Allah. Bini tak mengandung. Tuan-tuan boleh tengok, bisa tengok orang mengandung. Lekat perut, belum perut besar lagi, muntah, pening, tak lalu makan. Yang pak tak ada masalah, pak 2 pinggan lah. Yang mak tengok bini pening, meloyong, suruh makan ni tak mau, suruh makan ni tak mau. Ni tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan ada peluang tak ada peluang, kita bawa bini kita, tuan-tuan bawa bini kita pergi cek, kena minum minyak gula. Bisa minum minyak gula? Allah, bayar 10 juta pun tak minum minyak gula. Nurse pesan kena minum air gula ni. Kalau muntah kena minum lain. Minum jangan bagi muntah. Dia telan tuan-tuan, dia telan bukan kerana diri dia. Dia telan bukan kerana diri dia. Satu penyiksaan dia telan kerana anak yang dikandung tu. Kalau tak pasal mengandung, tak telan air gula tu. Saya tengok duk pedur tak mau bagi muntah, sagi muntah nak kena telan ni. Tu perut berapa? Belum perut berapa lagi. Pasal tu padanlah, kata Nawawi, patutlah Nabi kata ummaka. Nawawi kata tak berhenti. Lepas daripada tu perut besar, makan tak ketahuan makan lah. Kaki bengkak semacam, tidur. Yang kata bapak ni tak salah ke dia lah, saya pun sama. Tidur rik mana halatah. Yang bini kan boleh tidur, tak boleh tidur. Pasal apa? Dia uah kot ni. Ni perut besar ni, perut besar, tak boleh lena. Dia penat tak penat, dia lemah tak lemah. Duk kot ni tak kena, duk kot nu tak kena. Berapa lama? Esok cerah hilang penyakit tu? Tak hilang. Tu yang Quran kata kesusahan. Quran cerita kesusahan demi kesusahan. Kita bila keluar mai telefon bila teringat, tu pun mak telefon dulu. Faham bang? Ni saya bukan kata kat tuan-tuan, saya kata kat saya. Pasal saya anak. Faham bang? Tapi dia tak pernah marah. Yang kata mak dia tak pernah marah. Dah mengandung, lepas tu nak beranak, dia sakit tani tak beranak lagi. Tu turun darah. Kita kadang-kadang suami dia tak hargai isteri dia. Pasal apa? Pasal dia tak berada pada kedudukan. Dua-dua sama. Bersalin normal pun sama, bersalin cesarean pun sama. Ni turih perut ni. Saya masuk dalam ward masa bini saya cesarean, saya masuk pergi tengok. Turih. Ni kita luka sikit ya. Kena pisau luka sikit ni turih. Koyak perut tu. Dan tuan-tuan, sebelum nak koyak perut tu, yang bersalin normal pun sama, tak payah duk compare. Yang normal pun teruk, yang bersalin belah pun teruk. Ni,
Epidural. Epidural. Apa dia epidural? Ni cucuk ni. Satu orang wanita bila dia dicucuk ubat kebas belakang ni, kesakitan, kesan daripada penyakit, kesan daripada suntikan itu tidak akan berakhir sampai dia mati. Bila mai tua, dia duk berasa sakit pinggang, dia duk berasa sakit kaki, kesan daripada suntikan. Saya nak tanya tuan-tuan, yang kesemua dia lalui, daripada disuntik, daripada diturih, daripada dikoyak, daripada apa semua tu, untuk dia ke? Untuk dia ke? Tak. Dia tak buat semua tu untuk dia. Boleh je dia kata, dah tak mau keluar ambil api ya doktor. Tak larat nak terang lah. Tetapi dia biar diri dia. Masa tu tak ada perasaan malu tuan-tuan. Tak ada, hilang malu dia. Bukan pasal dia tak tahu malu. Bukan pasal dia tak malu. Tapi dia hilangkan perasaan malu tu. Dia tanggung sifat malu tu. Kerana apa? Kerana dia nak melahirkan anak dia. Dia buat benda yang mengaibkan diri dia tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak mau cerita. Tapi dia buat satu benda yang mengaibkan diri dia. Yang orang tengok. Sat-sat mai ukok, sat-sat mai ukok. Benda tu malu, aib. Tak pernah dia buka kat orang. Tapi pada hari dia nak melahirkan anak tu, dia menanggung kesakitan itu. Dia merelakan apa sahaja yang orang sanggup buat untuk diri dia. Apa nak jadi pun jadilah. Sehingga kalau ditanya di antara dia dengan anak dia, dia tidak akan berfikir panjang. Melainkan dia kata, anak diutamakan. Itu yang Quran kata, wahnan ala wahnin. Nawawi kata, itu maksud Nabi. Ummaka, ummaka, ummaka. Lepas beranak. Ni saya duk syarah apa yang Nawawi kata. Saya duk syarah Nawawi kata apa. Lepas beranak Nawawi kata apa? Kita baca. Nawawi kata dia menanggung sepanjang proses mengandungkan anak, kemudian melahirkan anak. Sakit tak? Lepas tu dia mengandung tak lagi? Dia kandung lagi. Kita kata orang lelaki-lelaki hebat, orang lelaki-lelaki boleh angkat pokok nyok, orang lelaki-lelaki ni memang dahagi, memang kerah lah. Tapi Tuhan, dia tuan-tuan kuat, bukan dari sudut kekuatan tu, dari sudut kesanggupan tu. Kita orang lelaki-lelaki kadang bawa sejadah pun lemah perut lah. Tinggal kata ceruk lemah aku lah. Sejadah usung tu saya pun tak tahu tak tang mana dah. Tinggal kata ceruk. Tapi yang kata usung perut tu, Nawawi kata lepas dia melahirkan anak, susukan anak, susu. Tuan-tuan, susu. Ni kalau saya nak syarah bab susukan anak ni, saya nak syarah bab susukan anak ni 2 malam tak habis. Bengkak, bisa dengar bengkak susu? Jangan main-main tuan-tuan. Orang lelaki-lelaki kata gout sakit, gout nak banding dengan bengkak susu tak tahu mana. Tiba-tiba dia main berketui. Lepas tu apa? Demah pula bagi nak pegang sakit, nak tekan sakit. Buat juga. Ibu-ibu yang bekerja sebelum keluar pergi kerja, ni pam dulu. Tak baca dah sakit, tak baca dah kata apa, pam dulu. Mangkit budak bukan dia tahu, pukul 2-3 pagi teriak mangkit. Setengah tu terlena. Menyusu berapa lama? 2 tahun. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya sambung sikit hadis yang ketiga.
Hadirin mukminin, kita baca hadis yang ketiga. Tapi itu maksud kenapa Nabi memulakan atau Nabi mengulang 3 kali. Kata Syekh Mula Ali Qari, kata dia, didahulukan ibu sebanyak 3 kali berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Ahqaf. Pasal apa? Ummaka 1, ummaka 2, ummaka 3 kali baru bapak. Kata Mula Ali Qari berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 15. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang manusia itu telah dikandungkan oleh ibunya. Quran yang sebut kurhan, satu kesusahan. Bila mengandung, macam Nawawi kata tadilah, mengandung. Yang kedua, wa wada'athu. Yang kedua, masa dia beranak, mengandung, beranak. Yang ketiga, Quran kata ketika dia menyusukan anak tersebut. So 3, mengandung, beranak, menyusu. Lepas habis menyusu, sakit demam, sementara nak besar. Pasal tu saya kata, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham. Mak kita duduk dengan kita sampai umur 18 tahun. Kadang-kadang sampai 20 tahun duduk dengan mak kita. Sakit demam kita, susah payah kita, lapang dahaga kita, semua apa yang kita lalu mak kita dulu. Mak tak makan, melainkan anak dia makan. Kita nak masuk bulan puasa, yang paling kalut, yang paling teruk, yang paling mangkit awal, mak tu nak masuk. Bukan masak kat dia. Kadang-kadang dia tak makan pun, dia minum air sikit, dia makan roti sikit. Segala lauk pauk yang dia masak tu bukan untuk dia. Yang kata seorang ibu, 10 benda yang dia buat, tak ada satu pun untuk dia. Habak mai yang mak kita buat, kita tanya, ni untuk siapa? Untuk dia, tak ada. Ni anak duduk sekolah, duduk fikir dah, baju apa nak pakai. Pak tak fikir. Pasal tu pak duduk nombor 4. Baju apa nak pakai, tudung apa nak pakai, buku anak esok nak bawa apa, sarapan apa, semua ni siapa duk fikir ni? Dah besar dah, habis menyusu dah, sekolah dah, siapa duk fikir? Mak. Habis kerja duk telefon tanya lagi, macam mana? Bolehkah kerja? Apakah? Dia tak kerja, yang susah hati mak. Tu dia yang kata mak, yang Quran sebut ni, yang Bukhari letak bab yang pertama, bab birrul walidain. Ni kita punya kitab ni, Bukhari nak cerita berpuluh ribu bab, berpuluh cerita dalam ni, tapi Bukhari mula dengan mak. Tu tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, saya ambil hadis yang berikutnya. Kita ambil satu lagi hadis, kemudian nanti next week kita sambung, next month kita sambung. Hadis yang terakhir, Ani bin Abbas annahu, hadis ni daripada Ata bin Yasar. Hadis ni daripada siapa? Ata bin Yasar, daripada Abdullah ibnu Abbas. Cantik tadi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Hadis ni Abdullah ibnu Abbas, annahu atahu rajulun, riwayat Bukhari, annahu atahu rajulun faqal, datang satu orang laki-laki, dia kata dekat Ibnu Abbas. Tuan-tuan dengar, cerita ni sangat menarik, cerita ni sangat meruntun jiwa. Sekejap lagi saya syarah sikit. Dia kata, inni khatabtu imra'ah, aku pergi meminang satu perempuan. Siapa dia? Satu laki-laki unknown people, tak kenal siapa dia. Dia mari cerita kat siapa? Abdullah ibnu Abbas. Saya tahu, saya duk tengok ni, saya nak baca hadis ni, nak bagi kita semua dengar. Daripada Abdullah ibnu Abbas, dia kata apa? Dia kata, aku pergi meminang satu wanita. Fa'abat.
Apa makna aba? Dia tolak, dia tak mau. Aku pergi minta nak minang dia, dia tak mau. Khitbah, dia tak mau. Fa'abat, wanita tu telah enggan an tankihani, untuk terima aku sebagai suami dia. Dia tak mau. Kata para ulama, wanita ada hak refuse, reject. Okey. Wa khatabaha ghairi, wa khatabaha ghairi, ada orang lain masuk minta dia. Fa ahabbat an tankihahu, ada orang lain masuk minta, lelaki yang kedua masuk minta. Fa ahabbat, dia berkenan laki-laki tu. Laki-laki ni cerita, bila dia dapat tahu kata ada orang lain masuk minta dan perempuan tu terima, pasal manusia ni dia ada hak. Dia kata apa? Faghirtu 'alaiha, aku cemburu. Aku cemburu. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Faqataltuha, qataltu, aku bunuh. Ha balik kat siapa? Perempuan tu. Pasal apa dia bunuh? Pasal apa dia bunuh? Tuan-tuan, pasal tu bila kita baca istikharah, tuan-tuan baca tak doa istikharah? Allah kata apa? Ya Allah, kalau dia tak baik untuk aku, palingkan aku daripada dia, palingkan dia daripada aku. Tu dalam istikharah, balik pergi tengok. Ya Allah, kalau dia baik untuk aku, kau takdirkanlah. Tapi kalau dia tak sesuai untuk aku, tengok doa tu Nabi yang ajak. Sahabat kata Nabi ajak doa tu, dia ajak kami macam dia ajak Quran tu. Doa istikharah, bukan ulama karang, bukan ulama reka. Nabi ajak sahabat. Sahabat kata Nabi SAW ajak doa istikharah macam dia ajak Quran. Dia betul-betul ajak. Dalam doa tu konten dia kata apa? Kalau perempuan atau lelaki tu tak sesuai untuk aku, palingkan aku daripada dia, palingkan dia daripada aku. Sat lagi kita reject dia, tapi dia duk angau kat kita, jadi macam kisah ni. Pasal tu cantik tak? Cantik tak doa Nabi? Aku pun tak mau dekat dia, dia pun tawak hati dengan aku, tak jadi benda tak elok. Pasal dia duk taram, dia duk geram. Tuan-tuan, apa? Faqataltuha, bila aku dapat tahu, biasa. Kalau aku pun tak boleh, biasa. Kalau aku tak boleh, orang lain pun tak akan menikah dengan hang. Ini biasa. Dia pergi bunuh. Dia pergi bunuh perempuan tu, puas hati. Pasal tu tuan-tuan, kita baca berapa lama kan? Boleh bayang dia tembak bini dia. Pasal apa? Sembuh. Okey. Lepas tu, apa masalah dia? Dia kata dekat Abdullah ibnu Abbas, fahalli min taubah. Dia kata, wahai Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, yang Nabi doakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang Nabi kata turjumanul Quran, yang paling faham Quran. Fahalli min taubah, adakah peluang untuk aku bertaubat di atas dosa aku bunuh perempuan tadi? Tuan-tuan, apa dosa dia? Dia bunuh satu wanita yang tak berdosa, yang tak bersalah, yang tak buat apa-apa kesalahan, hanya tak mau, habang elok-elok tak mau dekat dia, dan dia nak dekat orang lain. Dia tak buat apa-apa kesalahan. Lelaki itu dengan penuh kerakusan, dengan penuh kejahatan, dengki, dia pergi bunuh perempuan tu tanpa ada apa-apa masalah. Dia kata, fahalli min taubah, bolehkah aku bertaubat wahai Abdullah ibnu Abbas? Adakah peluang untuk aku bertaubat di atas dosa yang paling besar? Sehingga Nabi kata apa? Runtuh Kaabah itu. Kaabah yang tuan-tuan duk tengok tu, reban Kaabah itu lebih ringan di sisi Tuhan daripada matinya satu orang yang tak berdosa. Perkara pertama yang Tuhan haramkan apa dia? Darah manusia. Pasal itu kita tak boleh bunuh orang tanpa sebab. Dia pergi bunuh. Menariknya, apa sebab Bukhari letak hadis ni dalam bab ni? Apa kaitan bunuh perempuan tu dengan cerita buat baik pada mak bapak?
Kata Abdullah ibnu Abbas, bila dia dengar cerita daripada lelaki-lelaki itu, kata Abdullah ibnu Abbas, ummuka hayyah, ummuka hayyah. Dia kata, hang ada mak tak lagi? Allah Akbar, tuan-tuan. Kalau Abdullah ibnu Abbas tanya kita, ada sebahagian kita boleh jawab hidup, pada sebahagian kita. Tuan-tuan, ini soalan besar. Yang mana tak pernah balik tengok, yang mana tak ambil peduli, yang tak pernah telefon, yang bila ada, bila kita cari mak kita? Bila kita tak ada duit. Bila kita cari mak kita? Bila kita nak suruh. Dia kata ni sekolah 2 minggu, dia telefon. Dia tak pernah telefon 2 bulan. Bulan 1, bulan 2. Ni bulan berapa? Dia telefon. Bulan 3 dia telefon. Dia telefon bulan 3. Dia kata, mak, bulan 1 tak telefon, bulan 2 tak telefon, bulan 3 dia telefon. Dia kata, mak, esok sekolah nak cuti. Dia tak tanya orang tua ni makan ke tak, dia tak tanya orang tua ni sihat ke tak, dia tak tanya orang tua ni pergi hospital dengan siapa. Dia tak tanya. Dia tanya apa? Dia bukan tanya, dia bagi arahan. Mak, esok sekolah nak cuti. Kami 2 kerja. Kami 2 kerja, faham tak? Mak faham tak? Mak faham tak? Kami 2 kerja. Esok sekolah cuti. Mak reti tak? Mak yang kata mak tu, yang kata mak tu, dia kata apa? Nak hamai hantar bila? Tu yang kata mak. Dia kata apa belum? Dia kata bila nak hamai hantar? Kami tak ada nak tengok. Saya tak mau cakap panjang, orang marah. Tapi saya nak kena kata. Pasal saya nak tunggu mak kata, dia tak kata. Kawan ni duduk di tengok TV 6 kali dah pergi bilik ayam. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa, tuan-tuan? Tengok berita pukul 8 dengan pukul 9. Yang tengok tu 5 minit awal, lepas tu bukan ketahuan. Pasal apa? Ulang pergi bilik ayam. Pasal apa? Pasal apa? Orang tua-tua dia nak kerap terkencing. Malam dia mangkit terkencing. Nak pi terkencing tu pun dia tak larat. Kita kata, mak, sekolah nak cuti. Mak kata, main hantar. Dia tak habaq aku tak larat, aku tak apa. Dia tak kata. Dia tak main hantar. Dia duk fikir apa? Dia duk fikir anak dia kerja, dia fikir. Biar dia susah tak apa. Saya cakap ni benda yang semua orang tahu, semua orang faham, semua orang boleh cakap, semua orang reti dah. Lebih pada saya mereka reti. Tapi bila mai pada amalan, mereka akan telefon. Mereka kata, ni nak hantar Ustaz 2 minggu, tolong jaga. Nanti sekolah balik, kami mai ambil balik. No, dia tak kata boleh ke tak. Dia kata mak sihat ke tak, mak mau ke tak. Dia instruct dia punya mak macam kuli batak dia. Boleh saya guna perkataan tu? Saya tak kata salah jaga anak, saya tak kata salah. Saya tak kata salah. Kadang-kadang mak offer. Sebab itu saya kata orang yang tafsir kata memperhambakan mak tu jaga anak, saya kata tak betul. Sebab mak kadang-kadang dia redha, dia nak tanggung. Tu tak ada masalah. Mak tak apa, pi, dia boleh tolong, dia sihat, dia mampu. Itu dia nak buat pahala, itu dia nak buat jariah. Okey, terbaik. Tapi saya nak bagi tahu, as a anak, sebagai seorang anak, kalau kita mampu, kalau kita boleh, jangan bebankan dia. Kalau dia boleh tak apa. Ini saya sebut saya sebagai anak. Dia nak duduk pun lutut tak boleh pi dah, sakit. Jatuh kot tu dalam bilik air 3-4 kali dah. Kemudian tuan-tuan, Nabi tanya, ahayyun, tuan-tuan, ahayyun ummak, ummuka hayyah. Ada mak kau hidup tak? Berapa ramai orang dalam masjid ni yang boleh jawab mak dia hidup? Peluang, tuan-tuan, peluang. Allah bagi kita hidup bersama dengan mak kita. Ada orang mak dia mati ya? Dia tak dapat peluang ni. Sebab itu masa mak kita hidup, masa mak kita bernyawa, manfaatkan peluang ini, ambil peluang ni, rebut peluang ni.
Nanti esok bila dah tak ada, bila orang dah simpan, bila orang dah ke bumi, kita menangis, teriak terbit air mata darah pun, masa tu tak ada guna. Masa tu kita nak kelupuk atas kubur pun tak ada guna. Pasal apa? Pasal dah mati. Masa tu baru duk meratus, masa tu baru duk mengeluh, masa tu baru duk nak jadi gila. Masa duk sihat tak ambil erti. Masa duk sihat buat tak apa saja. Masa kawan tu duk hidup, masa si ibu tu bernyawa, reti buat tak ambil tahu. Rata boleh pi. Rata boleh pi. Aman 7 kali boleh pi. Kita sebut aman lah pasal orang Perlis dia akan tahu pi mana aman sentra tu. Langkawi tak tahu berapa kali dah pi. Pasal apa sebut Langkawi? Kata kat saya ke? Dah ceramah dekat dengan Langkawi. Buat contoh Langkawi. Bukan kata kat siapa-siapa. Pasal ceramah masjid dekat Langkawi. Jangan duk berasa. Ustaz kata kat aku, dia buat contoh Langkawi. Aku pergi minggu lepas Langkawi. Tak, pasal masjid ni depan dia Langkawi. Tu saya teringat Langkawi. Saya tak kata kat siapa-siapa. Jangan duk berasa. Langkawi pi. Aman pi. Cameron Highland pi. Pulau Perhentian pi. Mak tapi kadang-kadang mak tak ada masalah, tapi hang telefon lah, WhatsApp lah, tanya khabar. Esok lang kubur bukan boleh telefon. Macam mana mak? Tapi bila dah mati, duk pegang telefon, duk tengok ibu, mama, mak, apa lagi, mami, apa semua, duk tengok. Hang tengok bukan dia boleh jawab, hang tengok bukan dia boleh reply. Masa dia boleh jawab, masa dia boleh reply, hang tak telefon. Tu bukan kata kat tuan-tuan, kata kat saya. Sambung. Qala, kata lelaki itu, Allah kata lelaki itu, dia kata la, dia kata la, dia kata mak dia tak ada dah. Satu benda yang rugi, satu benda yang malang, satu benda yang sangat menyesal dalam hidup kita, bila jawapan dia kita dah tak ada mak. La, dia kata aku tak ada mak. Ibnu Abbas, tub ilallah. Ibnu Abbas kata tub ilallah, baliklah taubat kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'. Ibnu Abbas kata bila dengar ummuka hayyah, mak hang hidup, dia kata la, mak aku dah mati. Tub ilallah, tub ilallah wa taqarrab mastata'. Balik, hang balik. Dia macam frasa, balik taubat, hang sembahyang, hang minta ampun, buatlah baik-baik apa pun balik. Pergi balik. Kata Atta bin Abi Yasar yang cerita hadis ni, dia kata fazahabtu fasaltu Ibnu Abbas, fasaltu Ibnu Abbas. Sa'altu, dia tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu yang ditanya. Fasaltu Ibnu Abbas. Dia kata aku tanya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Dia kata kawan tu cerita dia bunuh perempuan tu pasal dia tak boleh kahwin. Dia tanya macam mana nak taubat. Yang hang pi tanya mak dia tu apa kaitan? Siapa tanya? Atta bin Abi Yasar. Dia kata lima sa'altahu hayati ummi, an hayati ummi. Pasal apa hang tanya pasal mak dia hidup tak hidup? Apa kaitan mak dia hidup dengan dia bunuh perempuan tu? Apa cerita dia? Apa pasal? Dia tak faham. Kita pun tak faham. Kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan Allah akbar. Alhamdulillah. Ibnu Abbas kata nak rasional. Pasal apa dia tanya? Banyak soalan dia tanya mak hang hidup. Dalam banyak-banyak benda mak hidup. Dia kata sa'altu. Dia kata pasal apa aku tanya? Dia kata inni la a'lam amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birri walidah. Dia kata aku Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui la a'lamu amalan aqraba ila Allah, satu amalan yang paling membawa manusia dekat kepada Allah, amalan yang paling besar, aqrab, amalan yang paling besar, amalan yang paling hebat selain daripada amalan berbuat baik kepada orang tua. Ibnu Abbas kata hang pi haji pilah 100 kali pun, hang pi umrah pilah tiap-tiap tahun pun, hang sedekah pilah beratus juta pun, hang buat
pilah masjid berapa puluh biji pun, hang bagi pilah lagu mana pun, hang baca Quran berapa kata juzuk sekalipun, hang semayang malam berapa kata rakaat sekalipun, tak ada yang lebih besar, kata Ibnu Abbas, daripada hang buat baik pada mak hang. Kita duk kuasa besar, sedekah banyak, baca Quran banyak, tolong orang banyak, pi misi ni, mengajar orang. Tapi Ibnu Abbas kata, inilah a'lam ma aqrab. Dia kata, aku tak tahu satu amalan aqrab ila Allah yang lebih. Maksudnya lelaki ni telah hilang satu amalan yang paling besar. Lelaki ni dah hilang dah peluang tu, dah hilang dah amalan tu. Pasal apa? Pasal tu masa Ibnu Abbas tanya, dia kata la. Ibnu Abbas kata, pergi balik bertaubatlah. Dia tak ada mak. Hadirin mukminin, kata para ulama, dia syarah hadis ni, dia kata apa? Pasal apa? Kata selalu Ibnu Abbas ni, ini saya nak jawab. Apabila orang tanya dekat dia dosa, ini orang yang syarah, tuan-tuan dengar bagi elok, reason dia pasal apa. Tuan-tuan, bila kita buat dosa, kita nak bagi hilang dosa tu, kita nak kena buat apa? Buat baik. Wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Benda yang jahat ikutilah dengan benda yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Benda yang baik, amalan yang baik akan membasuh dan menghilangkan amalan yang jahat. Kata para ulama, Ibnu Abbas bila orang tanya dekat dia satu dosa, macam mana nak cuci dosa tu, dia akan bagi tahu amalan yang lebih besar daripada dosa tu. Faham tak? Faham tak? Kalau orang tanya saya buat dosa ni, dia akan bagi tahu satu amalan yang lebih besar pahala dia daripada dosa tu, baru dia cover. Tuan-tuan dapat tak? Baru dia settle. Maksudnya dosa bunuh tu besar tak? Salat tak padan, zakat tak padan, haji tak padan, baca Quran tak padan. Dia kena lebih besar daripada dosa. Dosa tu habis besar, lebih besar daripada dosa tu apa dia? Buat baik kat mak bapak. Akhir sekali saya nak tutup kelas ini dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Zahabi, wahai diri yang bergelar anak. Al-Imam Al-Zahabi kata, wahai diri yang bergelar anak, ingatlah kamu, wahai anak, seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, kalau Allah memberikan pilihan antara hidup si anak dengan mati si ibu, kata Az-Zahabi, ibu akan meminta anak untuk terus hidup dengan teriakan, dan dia sanggup untuk mati. Wahai diri yang bergelar anak, ibumu lah yang mendoakanmu supaya mendapat hidayah di siang dan malam. Ibumu itulah yang berdoa tersembunyi dan terang-terangan. Ketika mana ibu yang berdoa siang dan malam, ingat pagi dan petang, memerlukan anaknya ketika dia tua dan tidak berdaya, Az-Zahabi kata, engkau sebagai anak, layan dia macam barang tak ada harga. Az-Zahabi kata, satu orang yang sanggup mati, anak dia hidup, dia mati tak apa. Semua ibu yang saya jumpa lah, anak sakit, dia akan kata apa? Ustaz, ada 2-3 orang saya pergi bagi bantuan, tanya anak sakit besar kepala, buah pinggang apa semua. Mak kata apa? Mak kata kalau boleh hak yang dia sakit tu mai kat saya tak apa. Dia kata, Az-Zahabi kata masa dia tua, dia tak larat, dia memerlukan kamu wahai anak. Kamu layan macam mana? Kamu layan macam barang tak ada harga. Barang tak ada harga ni 2 tempat dia, tauk dalam tong sampah atau lempak tepi.
No value. Tu kita layan mak kita. Az-Zahabi kata, wahai diri yang bergelar anak. Az-Zahabi kata, wahai diri yang bergelar anak, engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Bahasa dia, engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas minum dalam keadaan dia dahaga. Engkau mendahulukan, wahai si anak, berbuat baik kepada isteri dan anak lebih daripada ibu engkau. Seorang anak melupakan semua kebaikan yang dilakukan oleh ibu kepadanya. Anak merasa beban dan letih memelihara ibunya, merasakan ibunya itu beban, padahal si ibu yang sepatutnya dia bela adalah urusan yang mudah untuk dia. Wahai anak, engkau tinggalkan dia keseorangan, padahal dia tidak ada orang untuk bergantung selain daripada engkau yang bergelar anak. Jadi dah hang tinggal dia. Dia tak pernah tinggal hang. Tapi waktu dia tak ada siapa, waktu orang lain tinggal dia, hang sebagai anak yang menjadi harapan dia, hang pun tinggal dia. Allah. Padahal Allah melarang engkau menderhaka walau hanya berkata wahai anak yang hina, tunggulah engkau akan datang seksa dunia sebelum azab di akhirat. Az-Zahabi kata, mana-mana anak yang lagu dia sebut tadi, Az-Zahabi kata apa? Az-Zahabi kata, ingat akan datang seksa Tuhan di dunia sebelum datang seksa akhirat. Tuan-tuan, ada satu hadis saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Last, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini ingatan buat saya. Kullu dhunub yuakhirullah ma syaa fiha minha illa yaumal qiyamah. Semua dosa yang kamu lakukan di dunia, Allah yuakhirullah, Allah akan melewatkan. Masya. Kita berzina, kita berjudi, minum arak berapa puluh tahun tak kena. Tu ikut Tuhan lah. Tapi Nabi kata dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi kata illa uquqal walidain. Apa sahaja dosa yang kamu buat, kadang-kadang Tuhan tak balas. Sampai bila Tuhan tak balas? Sampai hari kiamat. Tapi kata Nabi SAW, illa uquqal walidain, kecuali satu dosa yang Tuhan tak tanggung, cash, yang Tuhan bayar di dunia lagi. Fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi, Allah akan menyegerakan dosa kepada orang yang melakukannya fil hayah, di dalam kehidupan dunia, qabla al-mamat, sebelum dia mati. Qabla al-mamat, sebelum dia mati. Dosa lain delay, dosa lain postpone, dosa lain Tuhan tangguh. Tapi bila berhubung, sentuh dengan dosa mak bapak, yu'ajjiluhu, Tuhan segera fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Hadirin mukminin, bagi siapa yang ada ibu masih hidup, balik berbakti. Siapa yang dah meninggal, doa istighfar untuk si ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung dalam hadis-hadis yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.